tajuk menggunakan Google Forms untuk kuis dalam talian. So kalau sesiapa yang tak nampak, sila bagi tahu dekat chat box. Nanti rakan saya, Katie, akan membantu cikgu-cikgu semua. Okay? So selamat datang saya ucapkan. Saya harap cikgu-cikgu semua sihat. Okay, pada hari ini saya akan menunjukkan cara bagaimana kita gunakan Google Form untuk kita create online quiz. Okay. Pada akhir sesi webinar ini, saya berharap guru-guru semua akan dapat untuk yang pertama membina kuis dalam talian menggunakan Google Form. So kuis dalam talian maksud online kuis lah. Dan yang kedua dapat menggunakan function menanda kuis dalam Google Forms. Okay. So mari kita mulakan. So yang pertama sekali kalau kita nak gunakan Google Forms, of course kita kena pergi ke Google Forms lah. Untuk pergi ke Google Forms ada pelbagai cara dan saya nak guna Google Forms pertama sekali saya nak guna ikut Google Drive. So saya pergi ke sini, tambah new and then create Google Forms. So untuk create Google Forms ni ada dua cara, sama ada menggunakan blank form atau from a template. Tapi untuk kita meng-create quiz, saya cadangkan kita gunakan blank quiz template lah supaya senang cikgu nanti nak create quiz. So pergi ke sini and then from a template and then cari blank quiz, tekan pada situ and then dia akan membawa cikgu semua kepada form yang sebegini. So cikgu boleh mulakan membina soalan cikgu kepada sini. Nampak cikgu boleh masukkan answer key. Ini rupa dia kalau kita gunakan template blank quiz. Okay. Sebelum kita membina online quiz, ada beberapa panduan atau perkara yang cikgu perlu ambil kira sebelum kita bina online quiz. Yang pertama, cikgu mestilah kena ada soalan yang kena sediakan soalan untuk dimasukkan dalam online quiz. Ada dua jenis soalan yang kita perlu kita boleh masukkan dalam Google Forms. Yang pertama, soalan berbentuk objektif ataupun soalan yang berbentuk subjektif. So objektif ini akan ditanda secara automatik dalam Google Forms, manakala subjektif pula cikgu-cikgu sendiri yang kena tanda. Dan yang kedua, of course kita perlukan skema jawapan. Kalau cikgu tak ada skema jawapan, macam mana nak tanda soalan? Dan yang ketiga, cikgu perlukan juga email murid-murid. Kalau cikgu tak ada email murid-murid, macam mana cikgu nak keep track siapa yang dah jawab, siapa yang belum jawab. So saya cadangkan tiga-tiga ni kita perlu ada sebelum kita membinakan online quiz kita. Okay, untuk sesiapa yang tidak menggunakan, yang create form menggunakan blank form, maksudnya kalau saya pergi kat sini, saya pergi ke forms and then saya pergi blank form, from blank forms. Cikgu kena kena manually pergi kat setting, pergi ke quizzes and then make this a quiz. Kalau cikgu tak buat make this a quiz, cikgu tidak boleh assign point value dan masukkan skema jawapan dalam soalan. So dia tak boleh tandakan quiz cikgu kalau cikgu tak pergi onkan make this a quiz. So saya tunjukkan lagi sekali, cikgu kena pergi ke setting, ada general presentation quizzes, pergi ke quizzes and then make this a quiz and then save, baru boleh cikgu masukkan answer key. Tapi ini hanyalah untuk siapa yang menggunakan yang create form daripada blank form lah. Tapi kalau cikgu gunakan template blank quiz, cikgu dah tak perlu sebab dia dah automatically buat pada untuk cikgu. Okay. Dan yang kedua, sebelum kita mulakan kita tambah soalan, kita kena pastikan settings tu yang betul. So settings ni ada seperti saya tunjukkan tadi, ada 3, general, presentation dan quizzes. Kita akan pergi satu-satu. Kalau yang general ni adalah untuk kita collect email address pelajar lah. Kalau kita tak collect, nanti kita tak tahu siapa yang dah jawab, siapa yang belum jawab. Jadi kita pastikan cikgu tick kat sini untuk senang cikgu tahu siapa yang dah jawab ataupun belum jawab berdasarkan email yang dia collect lah.
Okay, yang kedua ni require sign in ni kalau pelajar cikgu ada email yang disediakan oleh sekolah dan cikgu boleh tick kat sini. Kalau tak ada, guna personal email murid dan cikgu kena untick lah. Okay, kat sini. Dan yang nombor 3 ni, limit to one response. Yang ni penting. Saya ada dengar suara, boleh tak tolong mutekan suara? Siapa ada yang tak mutekan tu, boleh tak tolong mutekan? Okay. Dan yang ketiga ni sangat penting. Kalau cikgu nak hanya satu respon saja untuk setiap pelajar dan cikgu kena tick pada sini. Kalau cikgu tak tick, pelajar boleh jawab sebanyak mana dia nak lah kuis ni. So kena tickkan benda ni, pastikan cikgu tick benda ni, limit to one response sahaja. Sorry. Semua boleh dengar balik? Semua boleh dengar suara saya? Tadi ada orang mutekan saya Okay, saya mulakan balik ya. Okay, pastikan sebelum cikgu mulakan settings, cikgu tetap sebelum mulakan soalan online quiz, cikgu tetapkan setting cikgu betul. Yang pertama, pergi ke setting, ada general presentation and quizzes. Kalau tak dengar suara saya, sila bagi tahu saya supaya saya boleh check sama ada saya mute atau tidak. Okay. Alright. So, okay. Yang pertama ni untuk kita collectkan email address pelajar, dan yang kedua ni requires ni kalau sekolah ada sediakan email untuk pelajar dan kita boleh tick kat sini. Kalau tak ada kena untick. Kalau tak untick nanti murid-murid tak boleh jawab. Kalau nak suruh pakai personal email murid-murid, pastikan you untick kat sini. Dan yang ketiga ni sangat penting, cikgu pastikan di tick. Kalau tak pastikan di tick, nanti murid-murid boleh jawab lebih daripada sekali lah kuis ni. Dan yang ketiga, respondent scan. Yang kat sini untuk kita tetapkan pelajar-pelajar boleh tengok apa selepas dia dah hantar online quiz ni. Yang pertama, edit after submit. Kalau dia hantar, kalau kita tick ni sebagai right, pelajar boleh edit dia punya jawapan selepas dia hantar. Tapi kalau cikgu tak nak, cikgu jangan klik kat sini lah, biar je kosong. Dan yang kedua, pelajar see summary charts and text responses. Pelajar boleh tengok summary apa yang dia dah hantar. So kalau cikgu nak bagi dia tengok, cikgu boleh tertikkan. Tapi saya sarankan tak perlulah. And then kalau cikgu sudah puas hati, cikgu just tekan save, and then settings tu akan ditetapkan. Yang kedua, kita kena tetapkan presentation yang sesuai. So lepas pergi general, kita pergi presentation. So yang pertama ni show progress bar. So show progress bar ni menunjukkan progress pelajar tu dah jawab soalan dah banyak mana. So contohnya dia dekat section mana, lagi berapa section dia dah jawab. So kalau kita tick kan, dia boleh tahulah dia punya progress bar dia dekat mana, dah berapa soalan dia dah jawab dah. Kalau yang kedua ni, shuffle question order. Okay, masuk shuffle question order ni, dia akan susunkan turutan soalan tu secara rawak bagi setiap pelajar. So seperti contoh, saya tunjukkan contoh kat sini. Ni saya ada test saya, okay. Contoh kat sini. Katalah soalan nombor 1 untuk pelajar A, which of the following is a noun? Tapi bila kita turn on shuffle question order ni, untuk pelajar B, mungkin soalan nombor 1 dia ialah which of the following is a verb. Dia akan bertukar-tukar. So susunan soalan tu, turutan soalan tu akan berbeza bagi setiap pelajar kalau cikgu tickkan shuffle. So yang ni kita galakkan guna benda ni supaya kita nak elakkan pelajar daripada meniru lah. So dia takkan tahu lah, soalan nombor 1 takkan sama dengan soalan nombor 1 pelajar yang lain. And then kalau cikgu nak biar dia jawab lagi, tapi tak perlu, tapi rasanya kita takkan bagi online quiz budak jawab 2 kali, sebenarnya sekali kan. So tak payah tickkan yang bawah ni. And then cikgu pula juga boleh editkan confirmation message kalau cikgu nak, kalau lepas dia dah jawab soalan. Okay. Alright. Selain pada itu, yang quizzes ni, daripada setting quizzes kita pergi presentation quizzes, kita juga boleh setkan bila keputusan quiz ni boleh dikeluarkan.
sama ada yang pertama immediately after each submission. Maksudnya lepas budak-budak jawab je, habis dia submit dia punya online quiz, dia terus dapat markah dia. Tapi selalunya ini relevan kalau soalan dalam online quiz tu semua adalah objektif. Sebab objektif kan dia automatically graded. So yang ni dan relevan lah kalau nak guna yang nombor 1 ni. Tapi kalau kena manually tanda, automatically dia akan set yang nombor 2 ni later. Selepas soalan yang manually kena tanda tu ditanda, baru kita releasekan keputusan markah kepada budak-budak. Okay. Dan yang kedua ni respondent can see. Respondent can see ni kita boleh tetapkan sama ada kalau lepas belajar hantar dia punya online quiz ni, kita boleh tetapkan sama ada yang pertama dia boleh lihat berapa banyak soalan dia tak jawab. Ataupun yang nombor 2, correct answers, berapa banyak soalan yang dijawab betul. Atau yang ketiga, point value, sudah tengok markah dia selepas dia dah habis jawab. So kita boleh tetapkan. Kalau cikgu tak nak bagi dia lihat semua ni, cikgu boleh antik lah. So semua perlu antikkan. Okay. Ada apa-apa soalan pasal settings ke semua okey dah? Alright. Okay, sekarang kita dah tetapkan settings, mari kita mulakan membina soalan. So ada pelbagai jenis soalan yang kita boleh binakan dalam kita punya Google Form. Yang pertama sama ada menggunakan multiple choices, drop down, short answer dan sebagainya. Kita boleh pilih. So mari kita try buat satu. Masa kita pergi ke blank quiz kita yang tadi kita dah create tadi. Kita namakanlah, contohnya saya nak namakan ni sebagai English test. English quiz. Okay. Alright. Form description will be cakap this is to test students knowledge in English. Okay. So soalan pertama, katalah saya nak startkan dengan multiple choices. Okay, multiple choices contohnya nak tanya which of the following is a noun contohnya. So kita masukkanlah option sebenarnya eat, ear ataupun eat. Okay. Untuk memasukkan jawapan dalam 8 markah keseimbangan jawapan ni untuk soalan objektif, kita hanya perlu pergi ke answer key and tambah markah and then kita klik done. So saya tunjukkan lagi sekali, pergi ke answer key, kita pilih jawapan yang betul, contohnya huge, and then kita tambah markah. So saya seperti ini, kita pergi ke answer key. Okay, ini jawapan mana yang betul kita pilih. So which of following is a noun? So jawapan dia ear. Tekan kat sini. And then kita tetapkan berapa markah kita nak tetapkan untuk soalan ni. So seperti contoh saya bagi 1. So kalau budak jawab betul, dia akan dapat 1 markah lah. And then cikgu dapat lihat kat sini total points untuk keseluruhan soalan. So total points dia dekat sini. And then kita boleh juga masukkan answer feedback. So contohnya kalau soalan tu salah, kita boleh cakap salah. So ear, kita boleh bagi feedback lah dia. Contohnya ear is a noun. And then kita boleh juga sharekan link yang mana apa-apa bahan-bahan resources yang cikgu nak sharekan kepada budak supaya budak boleh tahu lebih lanjut pasal noun ni. Cikgu boleh sharekan dekat link kat sini, ataupun cikgu also can sharekan YouTube video. So cikgu pergi kat gambar, saya tunjukkan balik. Cikgu pergi kat klik kat gambar ni and then cikgu boleh sharekan. Okay, maybe pasal noun. So dia pun dapat tahulah kenapa dia salah kalau dia rujuk kepada video ni. Kalau cikgu nak lah, kalau cikgu tak nak pun tak apa, dia akan benda wajib. Then save. Ini dia akan keluar macam ni. Ataupun cikgu nak bagi feedback untuk correct answer. Maybe good job. Ada orang sekarang boleh dengar ke? Sekarang boleh dengar? Okay, saya harap. Okay, ada orang mickan suara saya?
Jangan mutekan suara saya. Okay, saya tunjukkan balik. Alright. Okay, untuk kita memasukkan saya tunjukkan lagi sekali. Jawapan untuk soalan ni kita pilihkan, saya buat balik sekali ya. Okay, selepas kita ada jawab soalan ni, kita pergi ke answer key untuk kita masukkan jawapan. Pilih jawapan yang betul and then kita masukkan markah kita and kita boleh masukkan answer feedback as well. So untuk incorrect, kita boleh share apa-apa link untuk okay. Alright, masukkan kat sini. Sorry. Back. And then kalau you nak masukkan correct answer, kita kalau budak jawab betul, kita boleh je lah tulis feedback, good job. Nanti bila dia jawab betul, good job ni akan terkeluar. Okay. Okay, how about kalau soalan berbentuk drop down? Bentuk drop down pun sama. Drop down ni function ni lebih kurang sama dengan multiple choice. Budak-budak hanya boleh pilih satu sahaja. So contohnya, which of the following is the verb? Okay lah, contohnya. So, okay. So dia sama function macam multiple choice. Untuk kita masukkan jawapan, kita pergi je kat answer key kat sini and kita pilih jawapan yang betul and then kita letakkan markah dia kat sini. And then kita klik done. So nampak? Dia akan bagi total markah kat sini, total 2. So sini 1, sini 1. Okay. Itu untuk kita menunjukkan markah, menentukan markah dan skema jawapan untuk soalan objektif. Okay, bagaimana pula skema jawapan untuk soalan subjektif? Kalau soalan subjektif, kita hanya boleh masukkan dan skema jawapan untuk short answer sahaja. So kalau untuk paragraph tak boleh. So macam mana kita nak masukkan short answer punya skema jawapan? So seperti contoh, kalau saya create a soalan menggunakan short answer, contohnya lah, what is the past tense of sleep? Of drink, contohnya kan. Kita tekan ke answer key, kita boleh masukkan correct answer apa. So past tense of drink is drank. Dan kita boleh letakkan markah dia sesuatu. Okay. And then kita kalau kita nak markkan semua tak salah, kalau tak jawapan ni lain daripada ni, kita tekan benda ni. So semua yang murid masukkan selain daripada drank ni, dia akan dimarkkan sebagai salah. Tapi apa yang penting untuk skema jawapan subjektif ni, cikgu kena pastikan kena betul-betul spesifik dan khusus sebab dia case sensitif. Kalau seperti contoh cikgu tengok kat sini kan, walaupun jawapan murid ni betul drank, tapi dia salah, bukan dia salah je, huruf D dia besar yang pertama, tapi sebab cikgu masukkan semua huruf kecil, automatically Google Form akan tanda dia sebagai salah. Jadi cikgu kena khususkan dekat sini jawapan dia tu, sama ada huruf besar terus ke, huruf besar semua ataupun satu huruf besar atau satu huruf kecil atau semua huruf kecil. Kalau cikgu tak spesifikkan, dia akan tanda sebagai salah. Macam contoh seperti ni. Murid ni dia gunakan semua huruf besar. Tapi walaupun drank tu betul, tapi sebab dia semua guna huruf besar, Google Form mark dia sebagai salah. So cikgu kena hati-hati kat sini kalau nak masukkan skema jawapan untuk short answer. Kena pastikan dia khusus dan spesifik. So saya cadangkan kalau untuk short answer ni, cikgu tambah dekat description, cikgu tulis kat sini, please use all lowercase. So budak-budak tahu. So dia kena tulis jawapan dia ni dalam bentuk semua huruf kecil lah. Kalau cikgu, supaya senang cikgu nak tanda nanti. So nanti kalau murid-murid dapat, dia akan nampak, please use all lowercase. So
Senanglah dia nak tulis. Kalau saya ada dengar suara, cikgu boleh tolong mutekan. Pastikan cikgu punya mic di mutekan ya. Terima kasih. Okey. Jadi kalau untuk elakkan jawapan ditanda salah, cikgu tambahkan dalam description, please use all lowercase ke ataupun please use all capital case ke, uppercase ke. Sebab seperti yang saya cakap, untuk short answer ni dia very case sensitive. So kena spesifikan lah semua huruf besar atau semua huruf kecil, ada satu huruf besar ke satu huruf kecil. Kalau tak spesifikan, dia akan tanda dia sebagai salah. Itu yang penting. Okay. Alright. Ada apa-apa soalan untuk menambah skema jawapan dan markah untuk subjektif dengan objektif punya soalan? Untuk paragraf maksudnya untuk karangan lah. Contohnya saya tambah lagi another soalan yang berbentuk paragraf. Contohnya story using word sleep. Okay. Dan dia panjang kan? Macam ni dia tak boleh masukkan answer key sebab kita kena manually tanda. Tapi apa yang kita boleh buat, kita boleh masukkan answer feedback kalau cikgu nak. And then cikgu boleh tetapkan markah sahaja. Contohnya macam ni 5 markah saya nak tetapkan. Tapi dia tak boleh masukkan skema jawapan sebab dia adalah karangan. So dia adalah subjektif dan dia berbeza bagi setiap pelajar kan. So dia tak ada skema jawapan yang kita boleh masukkan. Yang ni cikgu kena manually tanda. Nanti saya tunjukkan macam mana kita nak tanda soalan subjektif dan soalan objektif. Okay. So ada apa-apa soalan lagi pasal bagaimana kita nak tambahkan jawapan ataupun markah untuk setiap soalan? Kalau tak ada, saya boleh teruskan bahagian yang seterusnya. So senang saja kan kalau kita nak create soalan, just pergi dekat sini, kita gunakan just button ni, pilih soalan, apa-apa jenis soalan yang cikgu nak, check boxes ke, and then cikgu just pergi ke answer key dan pilih jawapan. Boleh tak kita bold atau underline perkataan dalam Google Form? Setakat ni tak boleh lagi. Malangnya tidak boleh lagi. Dia hanya kita tak boleh formatkan perkataan dalam Google Form ni. Tak boleh. Dia tak ada lagi function tu. Okay. Okay, yang seterusnya lepas kita dah siap, of course lah kita nak kena hantar ni kat budak-budak kan supaya budak-budak boleh jawab. So kita pergi ke send. And then kita boleh pilih sama ada nak hantar ikut email. Tapi ini kita perlukan email budak lah. And then kita boleh bagi tahu subjek. So dia akan hantar dalam berbentuk email. Ataupun kita boleh hantar juga dalam berbentuk link. Link ni kalau kita tak ada budak-budak punya email lah. So kita boleh hantar ikut link. Kita boleh share dalam WhatsApp ataupun Telegram ataupun Facebook ataupun apa-apa jenis platform yang cikgu nak gunakan untuk cikgu hantar link ni untuk budak-budak jawab online quiz ni. Okay. Lepas kita cikgu dah bagi kat budak dah jawab. So sekarang masa untuk kita menanda soalan pula lepas budak dah jawab semua kan. So ada 2 cara nak tanda. Yang pertama, kalau soalan tu soalan objektif, dia akan ditanda secara automatik. So mengikut skema jawapan dan markah yang kita dah tetapkan lah. So dia nampak dia automatically dia akan tandakan untuk kita. So saya akan tunjuk macam mana kita nak tanda. So ini contoh yang saya dah buat. Saya ada 3 responses. Nak tengok jawapan budak-budak dah jawab kat mana, pergi ke responses. So dia ada dekat responses ni ada 3 bahagian, summary, question dan individual. So kat summary ni cikgu boleh nampak average berapa markah average semua orang dapat. So macam ni 3 orang ni average dia 16/26. Ini median, dia ada statistics dia lah. Dan dia akan bagi tahu juga berapa banyak soalan yang orang selalu salah, soalan mana yang orang selalu salah. So macam ni soalan ni orang selalu salah, orang nampak. And then cikgu boleh tahu markah macam ni sebab saya gunakan email yang sama.
Untuk setiap seorang ni macam sebab ini kita ada soalan subjektif, so dia takkan dia soalan subjektif, so dia tak boleh di markah takkan dirilis terus kepada budak sebab dia ada soalan subjektif dalam ni. So kita yang kena manually kan release. So kalau kita tekan release ni, kita akan select lah siapa yang kita nak hantar keputusan dan kita send email dan dia akan hantarkan. Okay, nanti dia tunjuk siapa yang dah jawab. Okay, dia tengok untuk setiap soalan ni, dia akan tunjukkan apa jawapan yang diberikan oleh setiap murid. Okay, kalau cikgu pergi ke question ni, cikgu boleh filter according to question lah. Contoh cikgu nak tengok soalan ni, berapa ramai yang jawab betul. Cikgu boleh check kan. Ataupun cikgu nak tanda according to individual, mengikut setiap budak. So dalam ni ada 3 orang dah jawab. So candidate yang pertama ni, nama dia Farah. Tengok untuk objektif, dia dah automatically tanda untuk cikgu. So macam ni dah salah, terus dia keluarkan markah dia kosong. So cikgu nak tengok total markah untuk budak ni, cikgu tengok kat sini tahu ni lah. Ni total markah untuk budak ni. Budak ni dapat 12/26. Okay, dia dah terus tandakan. Itu untuk kalau untuk objektif. Okay, untuk subjektif, seperti saya cakap tadi, subjektif ni untuk paragraf lah. Paragraf kena ditanda secara manual oleh guru-guru. So markah hanya dihantar kalau lepas soalan paragraf tu dah ditanda. Kalau tak tanda, dan sebab budak-budak takkan dapatlah markah ni. So untuk kita tanda soalan, sama macam saya tunjuk tadi, pergi responses, summary, question, individual. Kita pergi ke individual kalau kita nak tanda untuk ikut budak, setiap budak. Kalau kita nak tanda ikut soalan je, kita pergi je terus cari soalan subjektif tadi, contoh ni kan. So kita boleh terus tanda soalan subjektif ni. Betul ke tak, betul ke tak, betul ke tak. Okay, macam ni saya boleh kata, oh mark is as correct. Tapi ini dia tak tunjuk siapa yang jawab lah, so kita dah tanda ikut jawapan. Ataupun kita nak tambah respon, nak tambah feedback pun boleh. Tekan tanda, betul. Atau salah-salah. Ataupun kita boleh tetapkan markah, budak ni saya rasa dapat 2 je. Sebab dia jawab sikit je. I usually stay at 9. Sebab saya kata create sentence usually saya nak ayat yang lagi bombastik ke, contohnya lah. Tapi kalau cikgu nak tanda ikut individual, cikgu pergi ke individual lah. Oh, pastikan lepas cikgu dah buat edit, cikgu tekan save. Kalau cikgu tak save, markah je tak akan update. So kalau nak tanda ikut individual, pergi kat sini, cari soalan subjektif tadi. Contohnya macam ni kan. Okay. Cikgu boleh tetapkan markah ni, oh saya rasa ni 3 ataupun 2.5 lah. So tekan save, akan automatically dia update markah budak tu dekat sini. Macam tu kalau kita nak tanda soalan manual. Okay, ada apa-apa soalan untuk kita menanda soalan untuk soalan subjektif atau soalan manual? So dia pretty straightforward kan. So, kalau objektif dia dah tandakan untuk kita. Untuk subjektif, cikgu boleh either tanda ikut soalan atau tanda ikut individual dan pergi ke soalan yang subjektif tu. Contohnya pergi dekat soalan subjektif tadi. Cikgu pergi kat sini, cikgu tetapkan markah 3 ke 4 ke. And then cikgu pastikan cikgu pergi save, baru dia boleh updatekan. And then cikgu boleh tambah individual feedback kalau cikgu nak. Contohnya, please make longer sentence ke. Apa-apa feedback lah. So dia akan keluar bila murid dapat dan tekan save. Bila murid dapat keputusan dia will be able to see dia punya keputusan dia nanti. Okay. Alright. Untuk mengaktifkan soalan quiz ni. So untuk quiz ni, kita boleh tetapkan bila quiz ni boleh dijawab atau tidak boleh jawab. So tadi ada soalan saya nampak
boleh setting masa nak jawab quiz. Dia tak boleh set masa nak jawab quiz, tapi apa yang kita boleh buat, kita boleh hantar link kat budak, kita tetapkan suruh jawab dalam masa, contohnya from pukul 2 sampai pukul 3, cikgu openkan benda ni. So budak-budak boleh jawab benda ni kalau cikgu turn this on. Kalau cikgu tak klik kat sini, kalau cikgu klik kat sini, cikgu stopkan not accepting responses, budak-budak tak boleh jawab. So apa yang boleh cikgu buat, cikgu kena manually aktifkan dekat sini lah sama ada accepting responses ataupun tidak. So sebelum apa yang saya boleh sarankan, bila cikgu hantar je soalan ni kepada budak-budak untuk dijawab, cikgu aktifkan dulu, and then lepas, contohnya lepas pukul 5 ke, cikgu terus turn off. So budak-budak dah tak boleh jawab dah. Itulah salah satu cara untuk setkan masa. Bila siap soalan, saya nak save dulu Oman. Di mana saya save? Oh, okay. Untuk Google Form ni, dia automatically save untuk cikgu. So, bila cikgu tulis dekat sini, contohnya cikgu create soalan, apa-apa soalan, contohnya which one is an adjective. Bila cikgu create soalan, dia automatically akan savekan untuk cikgu. Dia tak ada butang save. Tapi saya carakan sebelum cikgu create soalan, apa-apa soalan dalam Google Form ni, cikgu buat dulu dalam doc ke soalan dia, and then cikgu just copy paste masuk ke dalam form. Salam cikgu, mana-mana buat soalan yang aneka gabungan. Macam mana nak buat soalan aneka gabungan? So aneka gabungan, so saya masuk, mungkin maksud cikgu aneka gabungan ialah multiple choice script atau checkpoint script. So kalau multiple choice script ni, soalan dia berupa macam ni tau. Ini adalah multiple choice script. So multiple choice script ni untuk setiap row, budak hanya boleh pilih satu jawapan sahaja. So macam mana kita nak create soalan macam ni? Kita pergi ke sini, kita tunjuk balik, tambah soalan, pergi ke multiple choice script dan tunjuklah soalan. Contohnya, please match each of the word, each word with the correct category. Ini contohnya kata-kata beautiful, gigantic, look, for, okay. So column maybe macam nouns ataupun verbs ataupun adjective. And then untuk kita tetapkan jawapan, kita pergi ke answer key. Pada orang presenting pula, okay. Saya harap jangan present. Kalau cikgu tekan present, nanti cikgu tak dapat screen. Okay, cikgu boleh nampak screen saya sekarang? Boleh nampak tak? Okay. Kalau tak nampak sila bagi tahu, atau suara saya tak dengar sila bagi tahu ya. Okay. Boleh. Okay. Untuk kita masukkan jawapan, kita pergi ke answer key. And then pilihlah, so beautiful ni is an adjective. And then setiap jawapan ni kita boleh tetapkan markah. So macam ni kalau dia jawab betul dia dapat satu markah. Kita boleh tetapkan. Inilah cara untuk kita menetapkan soalan untuk beraneka jawapan. Kita boleh tetapkan markah. Okay. So nanti bila rupa dia akan berupa sebegini. Ini soalan. So untuk lihat bagaimana soalan tu bila budak jawab, pergi kat gambar mata ni, preview, cikgu boleh lihat, okay, soalan dia akan berupa macam ni.
And satu lagi cara kita boleh gunakan is check multiple checkbox grid. So checkbox grid ni dia sama macam yang multiple choice grid ni. Cuma multiple choice grid ni dia setiap satu row satu jawapan ataupun setiap satu kolom satu jawapan saja yang boleh dibenarkan, kita boleh tetapkan. Tapi untuk checkbox grid ni lebih daripada satu, kita boleh murid boleh jawab lebih daripada satu. Contohnya macam saya dah buat kat sini, the checkbox. So pick the correct category for each word below. Cikgu boleh masukkan jawapan. So macam look ni, it can be a noun and also can be a verb. So dia boleh pilih lebih daripada satu. And kita boleh guna it, maybe satu je jawapan dia. So kita boleh letakkan markah juga untuk setiap jawapan, untuk setiap soalan. Macam tu. So macam mana rupa dia? Rupa dia macam ni lah. So murid boleh pilih lebih daripada satu untuk setiap baris. Contohnya. Macam ni. Berbeza dengan yang multiple choice grid ni, untuk satu row murid boleh pilih satu je. Tapi checkbox ni untuk satu row ni murid boleh pilih lebih daripada lebih daripada satu. Sorry. Okay, ada apa-apa soalan lain lagi? Kita ada banyak masa lagi. Kalau ada apa-apa soalan boleh bagi. Ada apa-apa soalan? Sila bagi tahu kalau ada apa-apa soalan boleh bagi tahu saya. Cikgu boleh tunjuk tolong link ke Google Classroom tak? Google Classroom. Boleh. Saya boleh tunjukkan. Okay. Untuk Google Classroom, cikgu hanya pergi ke Classroom. Google. Okay. Pergi ke Google Classroom. So cikgu pergi ke kelas cikgu. Cikgu pergi ke classwork. Cikgu pergi ke create. So okay. Cikgu boleh gunakan Google Form ni dua cara, sama ada ikut assignment ataupun quiz assignment. Kalau pergi ke assignment, cikgu kena add, pergi ke Google Drive, carikan form yang cikgu buat tadi. Macam tadi saya buat form ni kan. Cikgu cari kat drive cikgu select and then cikgu add. And then title contohnya. And then cikgu boleh assignkan bila nak jawab, due bila masa dia. And then cikgu assign. Nanti dia akan post dalam classroom. So dia akan automatically hantar kepada budak-budak yang ada dalam classroom tu lah. Atau cara lain, kalau cikgu nak buat quiz, cikgu pergi create, cikgu pergi quiz assignment, dia akan automatically create blank quiz untuk cikgu. Untuk cikgu edit, cikgu pergi tekan kat sini and then cikgu boleh start create cikgu punya soalan. Tambahlah apa-apa soalan cikgu nak. Masukkan skema jawapan seperti langkah-langkah yang saya tunjukkan sebelum ni. And then testing. Okay. And then pastikan cikgu turn this on tau, grade importing. So grade importing ni dia akan import semua grade daripada Google Form ni. Quiz yang kita nak buat dia akan createkan. And then dia akan automatically masuk dalam Google Classroom cikgu. So saya dah buat contohnya macam ni. Okay. Ni contohnya ada one assignment. Saya dah hantar ikut blank quiz. And then dia dah jawab. Ada seorang dah jawab. Tapi dia tak automatically tahu. Contohnya macam kalau ada orang dah jawab blank form ni. Dia dah jawab.
dia takkan automatically bagi tahu dia dah jawab belum. Budak-budak yang sendiri kena mark the assignment as done. Baru dia akan tunjuk kat sini dah jawab. Kalau budak-budak tak jawab, kita kena pergi automatically dekat, automatic pula, kena pergi manually dekat blank quiz ni, check siapa yang dah jawab. Sorry. Pergi kat responses, baru cikgu boleh tengok. Sebab dalam classroom dia tak akan tunjuk siapa yang dah jawab, melainkan budak yang tulis mark as done assignment tu untuk Google Form lah. And then untuk kita tanda, kita still kena tanda dekat Google Form. Dia tak ada function kita boleh tanda terus dekat assignment. Sebab lain, kalau kita share Google Doc ke, Google Sheet ke, slides ke, kita boleh tanda bagi review terus kan, bagi komen. Tapi Google Form dia tak ada that part. You kena tanda manually dekat Google Forms punya page, tanda manually. Kena pergi dekat quiz tu baru boleh tengok apa jawapan dia. Tapi untuk kita boleh import grades kita. So kita boleh import grades kita. Then dia akan automatically bagi tahu markah berapa. Macam tu. So ada apa-apa soalan lagi? Okay, kalau budak turn in means budak sudah done. Kalau budak dah turn in maksudnya budak dah jawab. Maksudnya budak dah masukkan. Tapi seperti saya cakap tadi, kalau Google Form atau quiz, budak sendiri kena manually mark as done dekat classroom. Walaupun dia dah jawab dekat form, tapi kalau dia dekat classroom dia tak buat mark as done, dia tak akan buat turn in. Kalau nak buat quiz math topik pecahan, di mana nak cari equation? Okay, setakat ni Google Form dia masalah satu lah, kita tak boleh masukkan lagi equation. Boleh kalau equation mudah saja boleh, tapi kalau macam equation yang macam pecahan ataupun terus power off ke, dia tak boleh. Setakat ni yang saya aware of. Okay, contohnya kalau cikgu pergi ke Google Doc. Dan kalau cikgu bina soalan, saya sarankan kalau untuk soalan matematik buat dekat Google Doc lah. Yes, boleh guna image, tapi nanti kalau budak-budak nak jawab balik, dia tak boleh jawab ikut image lah. Tapi kalau untuk siapa yang nak type soalan, dia tak boleh. Pecahan macam ni je, pecahan tak ada setakat ni. Pecahan macam ni boleh copy paste masuk terus dalam form. Tapi yang lebih daripada tu dia tak boleh. Macam ni dia boleh. Yang pecahan mudah macam ni dia boleh copy paste masuk. Tapi lebih kompleks dan advance daripada tu, equation tu tak boleh dimasukkan. And then dan saya sarankan juga kita guna image lah, macam cikgu ni kata apa, cikgu Nurul Najwa ni dia cadangkan kita guna image lah. So budak-budak nak jawab pun dia tulis atas kertas, dia tangkap gambar jawapan dia dan dia upload ke dalam soalan tu. So seperti contoh kan, macam ni kita upload kita punya equation dengan tambahkan image, and then kita setkan soalan ni sebagai file upload. So bila you setkan sebagai file upload, then budak-budak boleh upload lah gambar dia punya solution tu. Okay, saya dah cakap tadi boleh masuk persamaan matematik. Kalau yang simple 1+1 dan boleh lah, macam tambah, tolak, darab sama dengan, kita boleh masukkan. Tapi kalau lebih kompleks daripada tu, memang dia tak boleh masukkan. Cikgu, gambar rajah macam mana cikgu? Gambar rajah yang seperti saya tunjukkan tadi, cikgu tambah soalan. Nampak tak gambar ikon ni? Setiap soalan ada benda ni. So cikgu just tekan kat sini, and then dia akan insert image. Kalau upload ni, upload daripada komputer cikgu lah. Cikgu tekan browse.
Nanti dia akan buka folder dalam cikgu punya laptop, cikgu pilih gambar apa cikgu nak upload. Contohnya saya nak upload gambar ni ke. Then dia akan automatically upload. Ataupun cikgu boleh takat gambar kalau cikgu nak. Dia ada option dia. By URL ke atau foto ke. Foto ni cikgu boleh cari online. Foto ni daripada akaun cikgu atau daripada Google Drive ataupun cikgu nak Google Image Search. Contohnya flower, cikgu nak tanya soalan pasal bunga. Okay, ni bunga apa, cikgu pun pilih masukkan gambar pun boleh juga. Macam tu. So senang je nak masukkan gambar, pergi je dekat sini. Setiap soalan dia ada function ni, gambar ikon gambar ni. So cikgu tekan je, cikgu upload lah gambar apa cikgu nak upload. Macam mana kita nak mark as done sendiri, cikgu sendiri student tak buat. Kita memang tak boleh, kita sebagai teacher kita tak boleh mark as done lah. So kena remind kat student, kalau dia dah jawab form tu, dia kena mark as done dekat classroom. Kalau dia tak mark kan, kita memang tak boleh mark as done. Apa lagi soalan? Bagaimana guna Google Form guru lain untuk, saya tak faham, maybe maksud cikgu kalau nak add collaborators ke? Pergi ke dot yang more ni, pergi ke add collaborators and then cikgu boleh addkan cikgu-cikgu siapa-siapa yang cikgu nak sharekan benda ni lah supaya cikgu lain pun boleh edit juga soalan tu. Boleh ke satu gambar untuk 2 soalan short answer? Okey. Pun boleh. Salah satu cara kalau untuk satu gambar untuk 2 soalan kan. So untuk macam tu, cikgu nampak tak butang kat tepi ni, kan dia ada tambah, import question, title. Pergi kat add image. Cikgu tambah gambar. Insert. And then cikgu tulislah image title. Okay, gambar di bawah adalah untuk soalan, 2 soalan berikutnya. And baru cikgu tambah jawab soalan dekat bawah dia. So short answer as mengapa. Cikgu, kita boleh tambah dua picture file untuk satu soalan tak? 2 picture file untuk satu soalan? Ya. Kalau 2 picture file untuk satu soalan, tidak boleh kalau silap saya. Satu gambar sahaja. Kita boleh try. Sebab untuk sains kadang-kadang mungkin kita perlu lebih dari satu gambar. Mungkin satu untuk sebelum eksperimen, satu untuk hasil eksperimennya. Mungkin perlu 2 gambar. Tak boleh. Dia hanya satu gambar. Tapi apa yang saya boleh cadangkan, cikgu insertkan macam ni lah. So 1 and then 2. So cikgu pergi dekat tepi ni, cikgu tambahkan lagi. So cikgu kena tambah manually macam tu. So dia takkan keluar. Kalau tunjuk kat sini, kan ni dia keluar 1 kan. Cikgu kena pergi lagi sekali dekat sini. Kena manually add image 1 lagi. And then baru dia boleh keluar 2-2. So dia tak ada untuk satu soalan, dia akan keluar macam ni. Dia tambah 2 gambar, scroll down. And then baru cikgu tambah soalan kat bawah. So cikgu kena bagi tahulah, okay, 2 gambar ni adalah untuk satu soalan. Okay. Okay ke? Cikgu maksudnya boleh lah kan? Boleh. Gambar untuk 2 gambar untuk satu. 2 gambar untuk satu boleh lah. So tapi boleh cikgu lah kena, boleh. Tapi cikgu kena tambah gambar manually macam ni lah. 1 gambar kat sini dan 1 gambar kat sini. Jadi dia tak ada limit lah. Dia boleh lepas satu gambar kita tambah lagi pun boleh lah. Boleh. Sebab dia merujuk kepada soalan yang sama. Boleh. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Ada apa-apa lagi soalan?
boleh juga tambah section je. Ni ada cikgu ni kata tak boleh lagi senang guna partition. So partition ni kalau you tambah section, dia akan bawa you ke the next question lah. Next muka surat. Maksudnya daripada cikgu dah jawab, dia akan bawa you ke next. Kalau cikgu tak nak dia scroll down. Itulah function section tu. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Jika form tu buat sebagai link, adakah murid yang bukan kelas tu boleh jawab juga walaupun akaun MOE? Okay, kalau cikgu, okay, itu cikgu yang kena tetapkan. Cikgu pergi ke link, cikgu pergi ke add collaborators. Cikgu kena, ni for edit. Sorry. Cikgu pergi ke setting. Cikgu yang tetapkan. Kalau cikgu letak ni sebagai cikgu tick ni select, restrict to users, semua yang dalam MOE boleh jawab. Walau account MOE. Adakah murid yang bukan kelas tu? Yes, murid boleh jawab. Sebab dia hanya restrictkan kepada yang dalam sekolah tu sahaja. Sebab tu kalau cikgu nak bagi link, cikgu pastikan cikgu sharekan tu kepada kelas cikgu je lah. Jangan share kat murid lain. Kalau cikgu share kat murid lain, tu yang payah tu. Sebab dia hanya restrictkan kepada siapa yang dalam satu organisasi tu. Dia tak boleh restrictkan dalam macam spesifik untuk kelas. Sebab tu saya cadangkan tak payah share guna link. Lebih bagus kalau cikgu boleh share guna email address supaya cikgu tahu budak kelas mana yang jawab. Okay. So kita ada masa 8 minit lagi. Ada apa-apa soalan lain lagi ke? Okay, kalau tak ada apa-apa. Sorry cikgu, berkenaan soalan tadi tu, kalau katakan kita dah share pada murid kita, lepas tu kita nak share juga pada orang lain yang bukan, katakan bukan dari sekolah kita lah. Dia tak ada account MOE tu lah, maksudnya sudah tak boleh lah kan sebab kita letak restricted kan. Kita restricted dekat sini. Tapi kalau kita buka restricted tu, tapi masalahnya nanti kita tak boleh import grade kan? Boleh import grade? Adakah dia membawa implikasi tak boleh import grade kalau kita buka itu restriction? Oh, you mean dalam Google Classroom. Sebab dia dah jawab yes, dia boleh import tapi dia hanya import berdasarkan email lah. Dia kalau kita tak letak restricted, kita masih boleh import grade ya? Boleh. Sebab kalau kita tak import grade, nanti budak sudah buat itu punya quiz, kita tak nampak markah dia kan? Kita kena import grade baru kita nampak markah kan? Yes. Okay. So lebih baik kita import grade lah untuk setiap kali kita buat quiz macam ini ya? Yes, lebih baik kita import grade. Kalau tak nanti tak dapat tahulah markah dia berapa. Yelah sebab budak dah buat. Saya mula-mula minggu lepas pun buat macam tu sebab saya tak tahu boleh kena import grade. Lepas tu bila budak jawab saya tak dapat markah mereka. Okay, terima kasih cikgu. No problem. Okay, ada apa lagi soalan? Okay, kalau tak ada, terima kasih. Okay, sebelum tu kami ada website baru kami baru launch. Kat situ ada free classes, English classes yang cikgu semua boleh tengok kalau cikgu nak sign in dan nak sign up. So explore ada macam-macam kelas yang free kami tawarkan. Okay, hari ini saya ada juga survey. Saya harap cikgu boleh tolong jawab survey ni untuk saya improve saya punya content delivery, saya punya slide, apa-apa feedback cikgu boleh bagi dekat survey ni. Tolong jawab boleh tak? Nanti saya sharekan link. Sorry. Tolong jawabkan link ni ya. Saya sharekan dekat chat. Tajuk webinar saya pada hari ini menggunakan Google Form untuk quiz dalam talian. Nama saya Farah Hisham. So
pastikan cikgu select the correct nama trainer dengan nama webinar juga. Okay. Kalau ada apa-apa soalan boleh email saya. Ini email saya. farah.h.source247.org. Just email je. Kalau saya kesempatan saya jawab. Okay, saya bagi masa 1 minit untuk cikgu jawab survey ni. Lepas tu saya akan paparkan QR code untuk SPL punya claim. Ada sebentar lagi, sekejap ya. Link kehadiran ada, nanti saya tunjukkan, tapi cikgu jawab dulu survey ni. Lepas ni saya akan tunjukkan QR code untuk cikgu scan. Saya bagi 1 minit lagi. Lepas ni saya akan paparkan QR code. Right. Kalau ada apa-apa soalan sila tanya saya sekarang. Okey, sekarang saya akan paparkan QR code. So pastikan cikgu scan kod ni. Kalau tak boleh scan bagi tahu saya. Kalau kepada sesiapa yang pakai telefon, just snap screen cap dulu. Semua orang tahu kan macam nak screen cap kat telefon. And then cikgu boleh scan later. So saya akan paparkan SPL code ni untuk 2 minit lagi. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya saya sekarang. Dan kalau cikgu semua dah scan, dah okey, dah scan QR code, dah jawab survey punya link, dah jawab survey, boleh tinggalkan call ni sekarang. Untuk siapa yang tak jawab saya punya survey, sila jawabkan lagi sekali. Saya akan sharekan link dia untuk cikgu semua jawab. Linknya macam mana cikgu? Okey, ni untuk siapa yang nak jawab survey. Tapi untuk Halo cikgu. yes. Untuk kehadiran dalam SPL KPM itu kita kena key in ke? Okey. Untuk yes. Yang SPL KPM tu kita key in sendiri atau secara automatik? Yang mana? Kalau form saya tu hanya masukkan nama cikgu supaya saya boleh bagi kat Google. Tapi yang QR code tu cikgu boleh scan ke? Ada masukkan IC cikgu pada siap saya lepas cikgu scan QR code. Gangguan lah cikgu tak dengar. Itulah sekejap saya tengok siapa yang tak mutekan dia punya. Sangat bising. Oh okey, dah boleh dengar. Okey, tadi saya tanya tentang kalau lepas scan kod tu, nanti kita kena masuk SPL KPM sekali lagi untuk key in secara manual ke? Yes. Oh. Kan nanti Kita cikgu kena masukkan IC juga kan? Dalam SPL KPM lah. Dan SPL KPM. Dan dalam buran saya tu hanya sebagai rujukan saya nak check siapa yang hadir. Oh, itu yang scan itulah. Dia tak link dengan SPL lah. Tak, yang dalam form saya yang webinar tu dia tak link. Yang scan itu ada link. Dia akan link terus ke SPL punya KPM. Oh, tapi maksudnya kita tak perlu key in semula ke dalam SPL lah. Cikgu key in je cikgu. Sebab saya tak berani takut nanti kalau salah bagi cikgu key in je semua. Oh, key in jugalah. Okey. Key in juga. Okey, terima kasih. So ada siapa apa-apa ada masalah QR code atau link ke? Sila. Oh, salah saya bukan guru, macam mana nak masukkan kehadiran? Untuk
Yang bukan cikgu tak perlu masuk kehadiran. Sebab yang SPL code ni hanyalah untuk sesiapa yang kerja dengan MOE sahaja. Untuk guru-guru sekolah. Tak perlu key in dalam SPL kan kalau dah scan. Itu saya tak pasti. Tapi kalau cikgu nak selamat, baik cikgu key in je. Saya pengajar di institusi. Okey. Sebab webinar ni kami juga boleh digunakan untuk claim SPL punya KPM. Kan ada beberapa latihan yang diorang boleh claim. So dia gunakan kod ni untuk claim. Saya tak pasti untuk institusi. Setakat ni tak ada link untuk QR code. Cikgu Bobi boleh tangkap gambar dulu. Tak boleh scan ke? Kenapa tak dapat scan kod tu? Cikgu pakai phone ke pakai apa? Kalau cikgu pakai phone, cikgu boleh tak scan screen cap dulu, nanti cikgu try scan lagi sekali. Sebab saya tak ada link. Sudah daftar cikgu pakai phone. Dan cikgu kena screen cap lah. Screen cap and then cikgu try scan. Sekejap. Okay, kalau tak ada apa-apa, khusus ni ada sijil tak? Setakat ni untuk webinar yang pertama ni tak ada lagi. Tapi kalau ada kami akan bagi tahu. Cikgu, bila kita dah scan QR, kita kena masuk nombor IC, lepas tu dia dah auto masuk terusan SPL. Saya dah check. Okay, bagus. Dan tak perlulah. Kena masuk ke IC je lah. Nak tanya status laksana SPL, siapa yang akan startkan? Itu saya tak pasti. Itu hanya kena tanya pada pihak KPM. Video ini boleh dituntut semula tak? Okay, yes. Video ni kami record. Nanti dah upload, kami akan